Mungkin dia orang buat lawak, naik kereta ke apa, jam. Dia kata, aku ni tak boleh, tak sempat nak buka puasa. Aku korek hidung je. Dia buat lawak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, para penonton setia program kita yang memang tuan-tuan puan-puan pilih untuk nak tetap bersama, program Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dorongkan untuk kita bersama-sama dapat terus bertemu lagi dalam satu program yang kita bawakan khas kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga seluruh rakyat Malaysia dan juga semua penonton. Program yang dibawakan dengan niat untuk kita sama-sama belajar, sama-sama kita fahami, sama-sama kita amalkan praktis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandaskan hadis sahih. Dan alhamdulillah dalam episod ini kita bawakan tajuknya iaitu batal puasa antara ilmu dan sangkaan semata-mata. Satu tajuk yang memang sering kali menjadi bualan, menjadi persoalan, menjadi orang sebut sebagai buah cakap, buah sembang di antara kita nak mengetahui yang mana yang paling betul, mana yang paling baik untuk kita amalkan. Sebab kita nak pastikan puasa yang kita amalkan ini, tuan-tuan dan puan-puan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama saya Coach Jamil Wahab sebagai moderator untuk episod kali ini. Dan tentunya untuk episod ini bukan saya yang akan membedahkan hadis dan juga nak berkongsi ilmu yang akan diamalkan nanti. Kita bersama dengan panel jemputan kita, guru kita bersama jemputan kita iaitu Ustaz Muhammad Amir Farhan Roslan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi hadir ke Bedah Hadis kita ni. Ya, sama-sama. Terima kasih sebab sudi jemput ke program kali ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Muhammad Amir Farhan Roslan ini merupakan sarjana muda syariah gunaan daripada USAS, Universiti Sultan Azlan Shah. Universiti Sultan Azlan Shah. Baik. Tajuk kita hari ini Ustaz, tajuk kita hari ini batal puasa. Bila sebut tentang puasa, ini antara perkara yang memang kita nak beri perhatian lah tentang saya ni puasa ni sah ke tak? Saya ni puasa ni benda ni batal ke tak? Ini antara soalan-soalan yang memang kita selalu terfikir-fikir dan nanti juga Ustaz akan kongsikan dengan kita punya para penonton lah. Namun sebelum tu kita nak tengok hadis kita dulu. Lepas tu kita akan ulas hadis yang kita bacakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis kita adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Maksudnya, sesiapa yang makan dan minum dalam keadaan terlupa sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1933. Tuan-tuan dan puan-puan, secara sepintas lalulah jika kita tengok kepada makna hadis ini tadi, kita rasa dah boleh dapat tangkap lah siapa yang makan dan minum masa tu sepatutnya dia puasa. Kan, dalam bulan puasa patutnya kena puasa lah. Tapi terlupa dia makan dan dia minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Setakat yang saya faham Ustaz, daripada hadis ni, saya ni patutnya puasa, saya terlupa. So tak ada masalah. Teruskan je puasa. Sebab itu macam hadiah lah daripada Allah Ta'ala. Betul ke kefahaman saya ni dan apakah mesej yang betul-betul nak disampaikan daripada hadis ni? Faliatafadhal Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Coach Jamil. Berdasarkan soalan yang mana ditanya itu, kita dapat ketahui hadis ini merupakan hadis yang mana sangat penting ketika membicarakan masalah puasa. Hal ini kerana ia melibatkan apa yang mana kita lakukan ketika mana bulan Ramadan. Contohnya ketika mana mungkin 1 Ramadan, 2 Ramadan, kita mungkin terlupa. Kadang-kadang kita terlupa bahawasanya kita dah masuk bulan Ramadan, kita dah masuk bulan puasa. Sehingga kita makan dalam keadaan nasian, kita dalam keadaan terlupa.
Berbalik pada hadis yang mana kita nak bahaskan terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada mubtilatus saum yang lain, iaitu perkara batal puasa yang lain, kita bahaskan dahulu hadis ini. Kerana hadis ini sangat penting. Hadis mana yang dibacakan oleh Coach Jamil tadi itu, hadis tu kalau kita lihat, ia diriwayatkan dengan lafaz ataupun teks matanya berbeza-beza. Dalam teks yang lain, hadis tersebut diriwayatkan dengan berbunyi yang mana agak lain sikit, iaitu daripada Abi Hurairah juga, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala nasian wa huwa shaimun, iaitu siapa yang mana dalam keadaan makan dalam keadaan nasian, terlupa, wa huwa shaimun, dan dia makan dalam keadaan dia berpuasa. Ketika dia makan tu dia berpuasa, nak kena buat apa? Adakah kita boleh terus dah makan lah, makan terus lah? Tak. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut falyutimma saumahu, maka hendaklah kamu sempurnakan puasa. Maksudnya teruskan puasa. Fa innama atma'ahullah wa saqah, kerana sesungguhnya Allah lah yang mana yang telah memberikan dia makan dan minum. Jadi hadis ini ada perbahasan yang mana kita nak ketahui. Contoh, lupa yang macam mana? Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni, man akala nasian, siapa yang makan dalam keadaan dia terlupa. Dalam bahasa Arab, kalau kita sebut perkataan nasia, dapat difahami dengan bukan satu makna. Dapat difahami dengan pelbagai makna. Kalau kita ambil makna yang salah, sagi mungkin akan mendapat maksud yang lain kita menafsirkan hadis ni. Mungkin kita boleh kepada kesesatan. Contoh, kita ambil dalam Al-Quran, Allah sebut Nasrullah. Iaitu bukan Nasrullah, Nasrullah. Iaitu berkaitan orang musyrikin, ataupun lebih tepat bukan musyrikin, orang munafik. Orang munafik ni Nasrullah, mereka melupakan Allah. Maksudnya mereka melupakan Allah. Adakah disebabkan kita lupa Allah terus kita menjadi orang munafik? Tidak. Tetapi kalau kita buka dalam kitab Tafsir At-Tabari, apa maksud orang munafik melupakan Allah? Adakah mereka lupa secara sengaja ataupun mereka betul-betul terlupa ataupun sebaliknya? Di dalam Tafsir At-Tabari, ketika menafsirkan ayat mereka melupakan Allah, maksud melupakan di sini adalah at-tarku, mereka meninggalkan. Maksudnya lupa di sini dalam maksud mengabaikan. Adakah kita nak ambil maksud mengabaikan dalam hadis ni? Tentulah tidak. Kalau kita ambil hadis ni, man akala nasian, kalau kita salah terjemah, siapa yang mana dia makan ketika puasa dalam keadaan dia mengabaikan. Maksudnya, saya tak maulah nak puasa bukan sebab lupa, sebab mengabaikan. Dia saja, kita pun nampak nasi kandak, kita pun makan. Kita mengabaikan perintah Allah saja makan. Habis nak kena falyutimma saumahu, teruskan puasa. Bukan maksud itu. Bukan maksud itu. Maksud dia kita ambil maksud yang pertama. Sebab jika kita lihat dalam bahasa Arab, maksud nasia, jika kita lihat Ibnu Nujaim, salah seorang ulama, dia mengatakan adamu tazakkuri syai', iaitu maksud lupa ni seseorang dia lupa akan satu perkara yang mana waqta hajatihi ilaih, pada waktu yang mana memang dia berhajat untuk ingat benda tu. Macam orang Melayu faham betul lah. Macam kita faham dalam bahasa Malaysia faham maksud lupa, itu maksud yang pertama, betul. Itu maksud pertama. Maksudnya memang adamu tazakkuri syai', kita lupa kepada sesuatu. Itu disebut oleh Ibnu Nujaim. Tetapi maksud yang kedua, maksud yang mana kita sebut tadi, iaitu orang munafik. Saja-saja lupa. Lebih tepat mengabaikan. Sebab kita tengok Ar-Raghib Al-Asfahani. Kalau kita selalu tengok belajar Quran, kita tahu dia ada kitab yang mengarang tentang benda-benda yang mana makna-makna yang sukar difahami. Al-Asfahani dia menyebutkan salah satunya, maksud yang pertama kalau lupa ni, yang pertama disebabkan ghaflah. Maksudnya kita memang lalai yang nanti kita faham maksud pertama. Yang kedua disebabkan an qasdihi, memang disebabkan tujuan kita memang nak tinggal benda tu. Maksudnya lupa bukan lupa buat lupa ataupun mengabaikan, itu lebih tepat. Jadi maksud hadis ni, takkan kita nak ambil yang kedua. Kalau ambil kedua, sesat kita. Maksudnya kita habis salah faham, kita nampak makanan banyak kat dapur, kita pun malah nak puasa, kita buat lupa makan. Bukan itu maksud dia. Jadi maksud man akala nasian ni maksud yang pertama, iaitu siapa yang makan dalam keadaan betul-betul lupa. Mana kita fahami sekarang, betul kita terlupa lah, hari ni Ramadan, kita makan. Hari ni Ramadan, sepatutnya kita ingat nak berpuasa tetapi kita betul-betul terlupa. Kan? Itu yang disebut sebagai maksud yang pertama, dan ini yang kita orang kata apa, yang memang kita selalu dah guna pakai. Betul ya? Itu yang kita faham, yang kita masyarakat kita faham, betul lah tu. Maksudnya lupa memang bukan an qasdihi, bukan disebabkan qasad kita memang tujuan nak lupa, bukan. Tapi kita nak puasa. Itu. Kemudian dalam hadis ni kita tengok man akala nasian wa huwa shaimun, siapa yang mana dia makan dalam keadaan dia berpuasa. Dia makan maksud dalam keadaan terlupa ketika puasa. Falyutimma saumahu. Di sini falyutimma, lam di sini maksud lamul amri. Maksudnya lamul amri perintah. Nabi kata kalau kita makan dalam keadaan terlupa, falyutimma, sempurnakan. Maksudnya bila kita dah makan, kita teringat lah aku puasa. Maksudnya bukan kita aku puasa ni tak apa minum air sikit, bukan. Tak, terus falyutimma, lamul amri, terus
puasa. Maksudnya sambung puasa. Okey. Itu maksudnya perintah Rasulullah bila kita ingat waktu ni kita sepatutnya puasa. Tapi kita makan, letak terus. Bukan waktu ni, tak apalah ada sikit, 2-3 mulut lagi. Bukan. Itu berdosa. Bukan. Jadi maksud hadis ini adalah falyutimma, teruskan, perintah adalah teruskan berpuasa. Baik. Tetapi dalam hadis ini, kita lihat, tidak disebut pun makan banyak ke sikit. Okey. Jadi macam mana mungkin ramai orang tanya, kami ni makan banyak. Takkan kita nak teruskan puasa atau balas macam mana? Mungkin ada yang mengatakan macam mana? Kalau kita makan sikit, macam mana kalau kita makan banyak? Adakah termasuk dalam hadis ni juga? Berdasarkan hal ini, ulama mazhab Syafi'i, seperti kalau kita tengok dalam kitab matan Muqaddimah Hadramiyah, yang saya bawa kat depan ni, syarah dia Minhajul Qawim. Ini Minhajul Qawim ataupun Manhajul Qawim, dia sebut dua-dua. Ini dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau program bedah hadis kita sudah dengar Ibn Hajar Asqalani. Itu Fathul Bari. Ini ulama mazhab Syafi'i juga, tapi dalam fiqh Ibn Hajar Al-Haytami. Iaitu di dalam syarah ni Ibn Hajar membahaskan perkara inilah. Tapi kita tak nak ambil syarah kerana panjang, kita ambil daripada matan saja. Ulama mazhab Syafi'i membahaskan adakah kita makan banyak ataupun sikit. Ibn Hajar bila ketika mensyarahkan matan yang mana berbunyi, sekiranya seseorang itu dia makan dalam keadaan terlupa, atau jahilan, ataupun makan dalam keadaan jahil. Jahil tu maksudnya? Jahil, dia ada jahil ma'zur. Jahil yang mana diberi keuzuran. Jahil ini yang mana tidak membatalkan puasa ada dua. Bukan jahil, contoh kita kata, aku ni tak tahulah, tak boleh makan. Itu mengarut. Mana ada orang Islam yang tak tahu macam tu? Maksud jahil ma'zur di sini adalah yang pertama, dia baru masuk Islam. Yang kedua adalah, dia tinggal di tempat yang jauh pada ulama'. Kalau dalam tempat kat Malaysia ni, kalau ada orang yang mana orang Islam, yang mana dari kecil kita pergi sekolah, dia kata lupa, tak dikira. Tak dikira jahil di sini. Jahil adalah jahil ma'zur. Ada dibahaskan juga dalam kitab Fathul Mu'in dan lain-lain. Dalam matan Muqaddimah Hadramiyah disebutkan, jika seseorang itu dia makan dalam keadaan dia lupa dan juga jahilan, kemudian disebut lagi, qalilan au kasiran lam yuftir. Maksudnya dia makan sama ada qalilan, sedikit, au kasiran lam yuftir. Tidak batal puasa dia walaupun banyak ataupun sikit. Jadi kalau kita tengok ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan makan banyak ataupun sikit dalam keadaan nasian, syarat lupa, bukan buat-buat lupa. Dia makan dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa dia. Teruskan. Jadi dalam hadis yang kita dah bawakan ini tadi Ustaz, sangat jelas perkataan yang disebut di dalam matan ini, iaitu nasia ini adalah yang betul-betul terlupa, tuan-tuan dan puan. Betul ya Ustaz ya? Yang betul-betul terlupa, bukan saja-saja lupa. Kalau saja-saja lupa tak termasuk dalam cerita ni. Kalau sungguh-sungguh terlupa, makanlah banyak mana pun Ustaz ya. Makanlah banyak mana pun, bila tersedar je, kena stop. Serta-merta kena stop dan teruskan puasa. Sebab ini yang disebut sebagai, daripada hadis Nabi, sebagai diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, satu penjelasan yang sangat jelas, sangat mudah nak difahami. Lepas ni jangan duk rasa macam, saya ni patutnya puasa tapi terlupa. Saya patut teruskan ke tak? Teruskan ke tak? Teruskan ke tak? Relax, tenang, teruskan puasa. Yang penting, kita sedar kita terlupa, kita stop serta-merta, kita teruskan berpuasa, sebab itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Ada banyak lagi persoalan yang kita nak tanyakan kepada ustaz kita, namun begitu kita nak berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini, teruskan bersama-sama kita dalam bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda kerana terus setia bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa sangat seronok sebab kita pada malam kita lepas tarawih ni, esok ni kita nak sambung puasa ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita berbicara tentang perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini antara perkara-perkara yang sebenarnya kita memang nak kena ambil cakna, kita nak kena ambil tahu. Bila kita buat sesuatu ibadat, kita nak kena buat ibadat itu dengan ilmu. Kita tak nak buat ibadat itu secara sembrono, main belasah je buat. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Kita nak buat secara ada ilmu. Dan hari ini kita bawakan khas kepada tuan-tuan dan puan, jemputan kita daripada USAS, Ustaz Muhammad Amir Farhan Roslan, untuk kita berbicara tentang batal puasa antara ilmu dan sangkaan semata. Baik, Ustaz, tadi kita dah berbicara tentang hadis, hadis yang mana itu boleh disebut sebagai satu berita gembira lah kepada orang yang mungkin dia nak puasa sungguh-sungguh tetapi terlupa. Kan? Lepas tu dia makan-makan, oh rupanya itu hadiah daripada Allah Taala. Okey, part itu dah selesai. Perkara yang memang akan menjadi soalan saya, soalan ramai orang. Kan? Sebenarnya perkara yang memang boleh membatalkan puasa itu apa? Ini memang nak kena clear, Ustaz, kan? Yang selalu yang akan jadi popular apa, Ustaz? Masuk jari dalam hidung, nak korek hidung, nak korek telinga, berkumur. Ini antara yang popular. Itu semua boleh batalkan puasa ke, Ustaz? Ataupun sebenarnya apa perkara yang memang kalau saya buat benda tu, puasa saya batal? Silakan, Ustaz. Okey. Soalan yang mana agak baik kerana soalan ni bukan ditanya di sini. Di semua tempat selalu akan tanya soalan ni. Bahkan kalau kita tengok zaman dulu, maksud taklah dulu sangat, 5-6 tahun dulu, bila orang yang mana mungkin dia orang buat lawak, naik kereta ke apa, jam, dia kata aku ni tak sempat nak buka puasa, aku korek hidung je. Dia buat lawak macam tu. Sebab mungkin kerana mereka beranggapan masukkan jari ke hidung dah batal puasa. Itu anggapan mereka. Tapi benarkah perkara tersebut? Jika kita lihat perbahasan para fuqaha berkaitan mubtilatus saum, perkara yang mana membatalkan puasa, dia ada banyak. Dan juga dia ada juga dawabit, iaitu kriteria yang mana yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama kita tahu makan dan minum yang sengaja, kita dah bahas tadi. Daripada yang pertama. Yang seterusnya adalah yang kedua adalah istiqa'ah. Apa tu? Istiqa'ah ni bukan muntah, tetapi istiqa'ah ni adalah muntah dengan sengaja. Kalau kita tengok dalam kitab Fathul Mu'in, menyebutkan istiqa'ah ni sebagai istida'a'u qai. Maksudnya istida'a' maksudnya talabuhu. Dia minta muntah tu. Dia jolok jari ke apa. Okey. Hukum muntah dan muntah dengan sengaja dua perkara berbeza. Tak sama. Maksudnya orang yang muntah, dia muntah sendiri. Dia maksudnya pening kepala ke mabuk laut ke. Itu dia muntah bighairi ikhtiyarihi. Bukan dia nak, dia muntah tak sengaja, maksudnya muntah sendiri. Yang kedua adalah istiqa'ah, dia muntah sengaja. Ini dua hukum yang mana berbeza. Kita kena ketahui. Sebab tu kalau orang tanya soalan WhatsApp ke apa, orang tanya, dia kata, Ustaz, saya muntah ni apa hukum sekian-sekian? Sebenarnya soalan tu tak cukup jelas. Muntah sebab apa? Kita nak jawab pun kita tak tahu. Okey. Di mana perbezaan dia? Sebab ada hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Walau bagaimanapun ulama hadis berbeza, mengatakan hadis ni dia mauquf ke marfu'. Kalau mauquf, hadis tu terhenti kat sahabat. Kalau marfu' terus kepada Nabi SAW. Itu ada ikhtilaf lah. Hadis tersebut adalah Nabi SAW bersabda, Man zara'ahu qai wa huwa sa'im falaysa alaihi qada'. Iaitu siapa yang mana zara'ahu qai, yang mana dia dikalahkan oleh muntah. Maksudnya muntah tak sengaja lah. Maksud zara'ahu tu kalau kita dengar Ibn Hajar sebut ghalabuhu. Maksudnya siapa yang dia tak tahan nak muntah, dia tak dapat kontrol. Wa huwa sa'im, dalam keadaan dia puasa. Falaysa alaihi qada'. Maka dia tidak diwajibkan untuk qada'. Tidak ada qada' bagi dia. Ada lafaz hadis ni berbeza sikit lah dengan lafaz yang lain. Maksudnya hadis ni menunjukkan Nabi SAW mengatakan tidak ada kewajipan qada' untuk orang yang mana dia muntah tak sengaja, bukan dengan sengaja. Baik. Kalau orang yang mana muntah dengan sengaja, dengan tak sengaja, dua hukum berbeza. Kita kena pisahkan tak tepi. Yang muntah dengan sengaja kita tak tepi dulu. Kita tak nak bahas lagi, kita akan sebut. Okey, berkaitan muntah tak sengaja tadi. Batal atau tidak? Yang pertama, muntah dengan tidak sengaja, maksudnya bighairi ikhtiyarihi, bukan dengan kehendak seseorang itu, tidak batal dengan syarat. Dengan syarat sekiranya dia mampu, dia kumur balik, dia bersihkan mulut dia. Soalan yang orang selalu tanya, macam mana kalau orang yang mana dia muntah kita penat? Betul, kita faham muntah penat. Kadang-kadang kita muntah termasuk sikit.
Okey, bila sebut termasuk itu nama dia orang yang maghlub. Maksudnya dia tak dapat kontrol. Bukan dia nak masuk sendiri, tak. Kita tengah duk muntah, Ya. dia masuk sikit. Ya. Adakah dengan pilihan atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi itu dimaafkan. Tetapi kalau seseorang itu dah habis muntah, dia pun saja telan, itu batal. Okey. Saya sebab saya, daripada tadi masa kita sesi yang pertama tu tadi sampai sekarang, antara perkara yang saya nampak, perkataan yang boleh kita bagi perhatian ni tuan-tuan dan puan-puan saya, yang saya nampak adalah perkara itu saya saja-saja buat ke ataupun memang saya tak sengaja buat. Ya. Itu dia, kita boleh nampak dekat situ kan. Bila mana perkara itu, kalau contoh makan dan minum tu saja-saja buat, batal. Batal. Kalau tak sengaja, okey. Ya. Saya muntah dengan keadaan tak sengaja. Sebab dia ada muntah sengaja dan ada muntah tak sengaja kan. Ya. So muntah yang sengaja tak sengaja ni dia ada pula perkara lain dia. Saya termuntah, lepas tu saya tertelan. Tertelan tu maksudnya tak sengaja Tak lah. sengaja. Tak sengaja lah. Okey. Bila sebut tak sengaja, Maka itu tidak batal. tidak batal. Sengaja telan balik tu. Dan rasanya tak ada orang dalam dunia ni pun nak telan balik muntah dia. Tak ada orang nak buat macam tu. Ya, Tapi kita ya. lihat para fuqaha mereka berbincangkan benda tu memang mungkin dia tak logik, tapi mungkin kok ada orang buat. Sebab tu mereka bincangkan kat siap. Ya. Perkara itu kerana ulama yang memang cerdas, memang bijaksana, nampak kemungkinan ada berlaku tu, ada sebab itu ulama membincangkan. Ustaz, selain bila sebut tentang muntah, dia ada perkara lain, contoh memasukkan air ke dalam rongga hidung. Kan kita nak ambil wuduk, kita masukkan air tu kan. Ya. Ini antara soalan yang saya berkumur, saya masukkan jari dalam hidung, saya masukkan jari dalam telinga. Kalau yang itu macam mana Ustaz? Okey. Berkaitan soalan ditanya masukkan jari ke dalam hidung ataupun istinsyak ataupun masukkan air dalam hidung. Hal ini ada hadis yang mana menjelaskan tentang perkara ini. Okey. Iaitu Nabi SAW bersabda, "Baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Maksudnya Rasulullah sebut baligh, maksudnya bersungguh-sungguhlah, mubalarah. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, itu masukkan air dalam hidung, illa an takuna shaiman. Melainkan kecuali jika kamu orang yang berpuasa. Maksudnya kalau berpuasa jangan mubalarah. Maksud jangan mubalarah bukan jangan istinsyak, bukan. Jangan bersungguh-sungguh sedut. Kalau kita dalam bukan bulan Ramadan, maksudnya waktu malam kan dalam Ramadan tak ada masalah lah. Kita istinsyak, kita sedut air dalam hidung. Tetapi dalam bulan Ramadan bukan tak boleh istinsyak, boleh, tapi jangan mubalarah, jangan sungguh-sungguh. Okey. Itu maksud Nabi SAW. Jadi ketika puasa, berdasarkan soalan ditanyakan tadi, boleh tak kita masukkan air dalam hidung? Kita katakan ya boleh, tapi jangan mubalarah. Jangan mubalarah maksudnya jangan bersungguh-sungguh. Kalau kita mubalarah, dikuatiri akan termasuk terus ke dalam rongga. Okey. Maksudnya bila kita katakan masuk dalam rongga, dia ada soalan lain pula macam soalan yang ditanya tadi, iaitu berkaitan masuk hidung. Batal ke tak? Berdasarkan hadis tadi kita nampak, masuk air dalam hidung batal tak? Tak. Kalau masuk air kadar sedikit ataupun kita istinsyak, tak mubalarah. Kalau mubalarah sehingga dia setelah sampai kepada had batin, baru batal. Mungkin pertanyaan akan muncul. Had batin, had zahir apa benda? Macam mana? Ini benda penting dalam puasa. Ya. Dia kalau dalam had zahir tak batal, kalau dalam had batin baru batal. Ya. Contoh dalam rongga-rongga badan kita, termasuk mulut. Sekali kita akan sebut juga. Semua kita yang penting kita nak ketahui, dia ada manfas maftuh. Manfas maftuh ni ruang rongga yang terbuka. Okey. Contohnya seperti mulut, hidung, telinga, kemudian depan dan belakang. Ini mana-mana manfas maftuh, ruang rongga yang terbuka. Baik. Sekiranya sesuatu masuk ke dalam ruang rongga terbuka, kalau sekadar kat tempat zahir, maksudnya zahir tak masuk sampai dalam tu sangatlah, tak membatalkan. Dia membatalkan kalau masuk sampai had batin. Jadi persoalannya kat mana had batin tu? Okey, ini yang mana penting sangat kita nak ketahui. Had batin. Kalau kita dengar para fuqaha membahaskan, kita mulakan daripada mulut kita dulu. Mulut. Dalam mulut kita, contoh, had zahir. Zahir maksudnya kalau masuk dalam tu tak batal selagi tak masuk kepada batin. Okey. Contohnya daripada mulut kita sampai makrajun ha. Sebut dulu ha. Apa dah tu lah. Okey. Kalau sebut macam tu, maksudnya dalam mulut kita sampai makraj tu had zahir. Kalau melepasi tu maksudnya had batin. Kalau kita makan ataupun kita letak sesuatu perkara ke apa, dia dah melepasi had zahir, dia sampai kepada had batin. Itu baru batal. Jadi maksudnya berdasarkan soalan ni, contoh kalau seseorang itu dia letakkan something kat mulut dia, lepas tu dia ludah balik, itu tak ada masalah selagi dia tak telan. Sama juga soalan kalau orang tanya berkaitan hal itu, kita dah ada kaedah dia, had zahir dan had batin. Itu untuk mulut. Okey. Untuk hidung ni dia sampai melepasi muntaha qaishum. Apa tu muntaha qaishum? Itu para fuqaha sebut dalam kitab lah. Muntaha qaishum tu senang kita nak faham, sekiranya dia dah melebihi had hidung dah. Maksudnya kalau kita
nak senang faham, kita masukkan jari hidung, itu tak batal lah. Tak sampai muntaha qasyum, tak melepasi muntaha qasyum lagi. Kalau masukkan jari hidung dekat sini ke, tak batal. Tapi kalau dia sampai lepas batang hidung, sampai atas, itu maksudnya batal lah. Maksudnya lepas sampai atas ni, macam kita pernah, mungkin kita pernah lemah ke apa, tersedut air, sampai naik rasa tinggi sangat, sampai pening kita rasa mata kita pedih. Dah tinggi sampai ke dahi tu. Itu yang membatalkan. Maksudnya, selagi dia masih dalam hidung, dalam lubang hidung ni, dan tidak melepasi batang pada hidung tu, kita katakan itu batin lah. Atau kita katakan bukan batin, itu zahir. Lepas tu baru batin. Maksudnya lepas muntaha qasyum. Melepasi muntaha qasyum, dah melepasi had yang ujung, barulah kita kata batin. Kalau dalam hidung ni zahir, tak ada masalah. Yang sebenarnya telinga. Berkaitan telinga ini pula, kat mana had zahir dan had batin? Nak senang lah kita nak faham. Kalau telinga, selagi kalau kita dapat masukkan jari ke dalam telinga, itu had zahir, tak batal lah. Dia membatalkan kalau manfas maftuh, kalau sampai had batin. Macam kita kata hidung dia, kalau sekadar masukkan dalam hidung dia, itu baru had zahir, tak batal. Sama macam telinga, kalau kita masukkan jari yang telinga, itu tak batal. Jadi kat mana dia mula nak batal? Kalau kita dah masuk dah sampai ke dalam apa, melepasi kita, gendang kita itu memang batal lah. Macam kita titik ubat. Titik ubat mesti akan masuk dalam tu, betul tak? Betul. Tetapi titik ubat adakah membatalkan atau tidak? Kita tengok juga. Dia ada perbahasan juga dalam benda ini. Yang pertama kita tengok. Menurut Imam Nawawi, dalam kitab Minhajul Talibin. Kalau kita sebut Minhajul Talibin ni, kitab besar mazhab Syafi'i lah. Beliau menyebutkan bahawasanya tentang at-taqtir fi batinil uzun. Iaitu kita menitiskan, meletakkan ubat ataupun apa-apa di dalam batin uzun. Maksudnya bukan seperti tengok dalam, masuk sampai dalam lah. Itu antara benda yang mana dapat membatalkan puasa. Itu menurut mazhab Syafi'i yang pertama. Itu maksudnya kalau orang tanya menurut mazhab Syafi'i batal tak? Batal. Yang kedua, ada sebuah kitab yang mana dikarang, namanya Bughyah Mustarsyidin. Ini salah satu kitab yang mana mengumpulkan pandangan-pandangan yang mana tidak muktamad ataupun fatwa yang mana pandangan tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia ada disebutkan juga oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i. Cuma dia tidak strong seperti Minhajul Talibin. Kalau Minhajul Talibin Imam Nawawi itu memang kitab yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Syarah-syarah dia banyak, Nihayatul Muhtah, Tuhfatul Muhtah, banyak. Yang dalam kitab yang kita sebut Bughyah Mustarsyidin ini mengumpulkan pandangan-pandangan tidak muktamad. Ada dinukilkan salah satu pandangan ataupun fatwa lebih tepat, fatwa dikatakan kepada Bahuairis yang mana mengatakan kalau orang yang mana dia sakit telinga, seseorang tu dia sakit telinga, kemudian dia pun dapat nasihat doktor yang terpercaya dan lain-lain, kemudian dia pun titik ke ubat, maka disebutkan jaza zalika, diharuskan benda tu. Harus. Dan sahha saumuhu, dan sah puasa. Jadi pandangan kedua disebutkan juga oleh para ulama menyebutkan sah puasa kalau kita titikkan. Sebab apa? Sebab dia dah sakit dah tu. Bukan saya saja macam kita cakap tadi. Yang penting jangan saya saja. Jadi kalau orang tanya berdasarkan soalan kepada kita, batal atau tidak puasa? Yang pertama menurut Imam Nawawi, puasa batal. Yang kedua, kalau kita tengok yang kita sebut tadi, dinukilkan fatwa yang mengatakan tidak batal. Jadi kita tengok dalam masalah telinga ini, walaupun asalnya kita dah tahu dah had batin kalau sampai ke gendang tu batal puasa menurut Imam Nawawi. Pandangan kedua disebutkan di dalam Bughyah Mustarsyidin adalah tidak batal puasa. Tidak betul. Ustaz, kita ni sekejap lagi kita nak berhenti rehat. Lepas tu kita nak nak melihat kepada soalan-soalan peserta kita. Namun sebelum kita nak berhenti rehat ni Ustaz, orang kata apa, quick respond. Saya masukkan air dalam hidung, perkataan dia entah macam mana boleh tersedut sampai atas ni. Simple. Okey, boleh tersedut. Kalau yang pertama, kalau dibuat itu dalam keadaan mubalaghah, bersungguh-sungguh, itu batal. Walau tak sengaja. Okay. Tapi kalau bukan mubalaghah, dan kita buat waktu wuduk, waktu ambil wuduk biasa dia kita masuk seluruh tapi itu tidak batal. Kalau mubalaghah, batal. Senang. Tuan-tuan dan perempuan, perkongsian yang sangat jelas cerita tentang, ini yang famous tuan-tuan dan perempuan, sama ada masuk dekat mulut, masuk dekat hidung, masuk dekat telinga. Nak kena faham macam mana bezakan di antara disebut sebagai rongga terbuka yang zahir dan juga rongga terbuka yang batin. As long as dia duduk dalam rongga yang zahir, okey, tak ada masalah. Masuk batin kalau dengan secara sengaja, tak boleh lah. Tak boleh. Very simple. Tuan-tuan dan perempuan, okey, kita nak berhenti rehat sebentar. Tuan-tuan dan perempuan, banyak persoalan-persoalan berkenaan dengan batal puasa ini. Namun begitu kita berhenti rehat sebentar dan teruskan bersama dengan kita dalam Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Allahumma salli ala
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda yang terus setia bersama-sama dengan kita di Bedah Hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah. Kita nak teruskan dengan soalan-soalan yang memang bertalu-talu soalan yang datang, dan sebelum kita tengok kepada soalan peserta yang Ustaz. Ada peserta-peserta kita ni ada bagi soalan. Sebab sekarang ni kita ni kan dalam orang kata apa, masih lagi ada cerita tentang C19 ni. C19. So bila nak tahulah tentang C19 tu, nak kenalah orang kata apa, buat swab test tu. Kan? Dia ada kaedah IELTS, dia ada kaedah yang jolok hidung tu kan. Which is jolok hidung tu dengan pengalaman peribadi saya pun memang dia sampai ke sini lah rasanya. Saya tak pernah lagi. Kan? Jadi untuk hukum yang swab test yang guna hidung, macam mana Ustaz? Okey. Berkaitan swab test ini, dia merupakan perkara baru. Okey. Dia merupakan perkara baru. Kita lihat secara ringkas lah daripada kita tengok kaedah diletakkan oleh ulama yang terdahulu dan kita tengok fatwa sekarang. Kalau kita tengok perbahasan ulama yang terdahulu seperti mana kita telah sebutkan tadi, secara asasnya yang pertama, kalau ikut kaedah berdasarkan mazhab Syafi'i, kalau dah melebihi dah masuk sampai had batin, asalnya yang pertama tersentuh batal. Okay. Tetapi kalau kita tengok muzakarah fatwa kebangsaan membincangkan perkara ini, mereka mengatakan tidak batal lah. Dan kita tengok ini kalau kita katakan tidak batal, ia berkaitan kaedah-kaedah tertentu yang mana digunakan, mengambil pandangan fuqaha lain yang mengatakan perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam hidung itu tidak batal. Hal ini berdasarkan kaedah yang diletakkan ulama mazhab Syafi'i juga, manibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajas. Maksudnya kalau ada satu pandangan itu, kita tak boleh ikut sebab kesukaran diuji, bukan saja-saja nak ambil yang mudah, tak, bukan. Tapi sebab kita memang diuji dengan benda tu dan memang sukar, falyuqallid man ajas, dia boleh mengikut bertaklid dengan pandangan yang lain lah. Tapi dia bukan saja-saja, bukan nak tatabuk rukhas tu saja nak ambil pandangan mudah, tak, bukan. Ini memang ada hajat dan keperluan. Jadi sebab tu yang pertama, kalau ikut kaedah dalam mazhab Syafi'i kita sebutkan batal. Tetapi kalau kita tengok muzakarah fatwa kebangsaan mengeluarkan fatwa, mereka mengatakan sebaliknya berdasarkan kaedah-kaedah yang lain juga kita sebutkan tadi, berdasarkan fuqaha yang mengatakan boleh. Ada fatwa dan kita ikut fatwa apa yang telah disebutkan. Baik, kita nak teruskan dengan soalan peserta kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Soalan yang pertama ini, kita tengok pada skrin. Adakah menyedut asap atau vapor dikira sebagai makan dan minum, sedangkan asap dan vapor itu dikeluarkan balik dari rongga mulut dan hidung setelah disedut? Contoh bagi orang yang bekerja di tempat peleburan besi dan tukang bakar lemang. Saya mula-mula bila baca soalan ni Ustaz, bila sebut menyedut asap dan vapor ni, saya terus nampak isap rokok dengan vape tu. Itulah saya pun. Tiba-tiba hujung dia, contohnya bagi orang yang bekerja di tempat peleburan besi dan tukang bakar lemang. Okey. Saya pecahkan kepada dua lah Ustaz. Ya. Yang pertama, asap rokok dan vape tu. Kita sebut yang tu dulu. Nanti baru kita cerita pasal yang orang yang kerja dekat tempat besi dan bakar lemang ni. Okey, yang pertama berkaitan asap rokok lah. Yang pertama, kita kena ketahui dia ada kaitan dengan segmen yang tadi. Okey. Iaitu berkaitan benda yang masuk ke dalam rongga. Okey. Disebutkan juga, seperti disebutkan dalam Muqaddimah Hadramiyah, benda yang masuk itu adalah ain. Ain tu maksudnya benda yang mana kita tahu dia bukanlah seperti mana ekon. Ekon dia bukan ain. Ain kita faham benda yang mana, nak senang faham, benda dapat lihat. Tapi itu pun bukan takrif yang tepat. Maksudnya dia dapat dinilai dari segi uruf ataupun adat. Tapi secara asasnya kita faham ain tu benda apa. Ain tu kalau angin, dia bukan ain, masuk dalam masalah. Maksudnya perkara lah yang masuk. Okey.
asap ada ataupun asap ada yang ain, ada yang tidak. Okey. Nak tahu macam mana? Dia dikira sebagai uruf ataupun adat. Berkaitan asap. Okey. Kalau kita dengar asap yang kedua tu, kita tak nak bahas lah. Kita bahas yang pertama dulu sebab kita spray kan, pisahkan. Yes. Yang pertama, asap okok. Okey. Di dalam Hasyiah Bajuri. Hasyiah Okey. Bajuri ni kitab besar lah dalam mazhab Syafi'i. Mula-mula dia Mata Ghayah wa Taqrib, kemudian Fathul Qarib, dan sekali Hasyiah Bajuri lah, 3 ni. Dalam Hasyiah Bajuri menyebutkan yang batal adalah benda yang ain. Okey. Dan pengarang kitab menyebutkan asap okok termasuk ain. Jadi bila termasuk ain, kita kata yang batal masuk adalah ain. Asap okok ain, batal tak? Batal. Dia berbeza dengan asap-asap lain. Sebab kita contoh macam, kita jawab terus soalan kedua, asap-asap yang lain contoh kita masak. Masak. Itu kita katakan bukanlah sebagai ain. Itu kita katakan sebagai, contoh kita masak, kita macam bau masakan sedap. Itu namanya adalah asar. Contoh mak kita masak kat dapur. Kita bau sedap. Itu nama dia asar. Kalau masuk asar tak batal. Asar tu kesan lah, kesan. Maksudnya kita bau. Itu tak batal. Tapi kalau masuk ain, itu batal. Ain sebab tu asap okok itu dikira sebagai ain. Seperti disebutkan dalam Hasyiah Bajuri. Tapi asap-asap yang lain tidak. Bahkan ulama Syafi'iyah membahaskan tentang hukum bukhur. Tahu bukhur? Saya sebelumnya kalau saya kuliah, untuk student-student saya senang bagi faham, saya terus pasang bukhur tu apa. Bukhur tu, tuan-tuan boleh google lah cari benda. Senang faham, kita tahu macam kita asap. Kemudian dia benda bagi wangi. Kita bakar satu benda itu, dia macam asap tu dia bau wangi. Macam kita pernah tahu kan benda tu macam kat Masjidil Haram mungkin ada orang duk buat asap macam tapi dia wangi. Aromaterapi. Kurang macam tu saya Pasang dia ada asap tu tapi dia ada bau yang best lah. Ada bau yang best lah. Tapi kalau bukur dia kita kena guna lighter ke api ke apa ke. Kita dapat bayang dah kan. Itu. Fuqaha mengatakan, terutamanya ulama mazhab Syafi'i, bukur tidak membatalkan puasa sebab dia bukan ain. Sebab benda tu, tetapi rokok dia dikira ain sebab dia dikira sebagai uruf. Dan rokok, orang yang mana dia minum, dia isap rokok, dia memang memang bersedap-sedapan. Tapi ada pun macam bukhur tu untuk wangi, untuk bagi wangi kawasan, bukanlah dia buat benda-benda lain. Tapi rokok lain, rokok dikira ain. Tapi kalau bukhur dia tidak dikira ain. Sama juga macam masak, macam bau dia itu dikira asar, kesan, bukan ain. Okey. Tu. Tuan-tuan dan puan-puan, clear. Senang cerita, asap rokok boleh membatalkan puasa. Janganlah pula fikir untuk nak saya nak buka puasa dengan isap rokok. Tak kena lah. tak kena walaupun dia batalkan puasa. Soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya pada skrin kita. Apa hukum tengok video lucah ketika Ramadan hingga keluar air mani dan mazi? Okey. Soalan ini berkaitan tengok video lucah. Dia ada kaitan tak dengan istimna'? Istimna' tu maksudnya onani. Okay. Ada kaitan atau tidak? Yang pertama, sebelum kita jawab direct soalan tu, hukum istimna', hukum onani kita ketahui adalah membatalkan puasa. Dia adalah perkara yang haram. Membatalkan puasa sama ada disebutkan bahawasanya biyadihi atau biyadi qalilatihi. Dengan tangan dia sendiri onani ataupun tangan wife dia, isteri dia, membatalkan puasa. Itu onani. Berbalik pada soalan saudara kita tadi. Berdasarkan soalan itu, kalau tengok video lucah, baik, adakah membatalkan puasa atau tidak? Yang pertama, dia ada dalam mazhab Syafi'i pun ada perbahasan dalam bab ini. Yang pertama, kalau kita tengok Imam Ibn Hajar sebut dalam Manhajul Qawim juga, amma binahwi nazarin atau fikrin. Yang pertama dia sebutkan pandangan pertama, ada pandangan lain. Ambil jangan kita tengok satu pandangan lepas tu kita kata boleh tengok video lucah, bukan. Pandangan pertama mengatakan jika binazarin dengan melihat atau fikrin ataupun dengan memikirkan satu benda yang lucah sehingga keluar air mani, pandangan yang mana dinisbahkan kepada Imam Ibn Hajar Haytami, mereka mengatakan tidak batal. Mereka kata tidak batal bukan maksudnya boleh buat. Jangan salah faham. Tidak batal bukan boleh buat. Memang tidak membatalkan puasa, tapi pahala puasa macam mana? Pahala puasa kita banyak hilang macam tu. Jadi pandangan pertama tidak batal. Itu pandangan pertama. Jangan tengok stop dekat ni saja, tak, bukan? Pandangan yang kedua. Pandangan kedua ini dibahaskan berkaitan oleh Imam Azra'i. Salah seorang ulama agak, Imam Azra'i bila membahaskan perkara ini, sekiranya tengok benda tersebut, dia menengok benda yang tak elok ataupun di secara adat dia tahu diri dah bila dia tengok benda tak elok itu memang akan keluar mani. Maka pandangan kedua ni mengatakan batal sebab dia memang tahu kalau dia tengok benda yang tak elok ni akan keluar mani. Maka batal. Jadi kalau kita tengok pandangan yang pertama, Ibn Hajar bila kata tak batal, tapi walaupun dia kata tak batal bukan dia suruh buat. Tapi benda tu haram sebab melihat benda yang tak elok adalah haram. Dia fikir benda-benda yang tak elok. Jadi walaupun yang pertama kata tak batal, tetap haram. Yang kedua Imam Azra'i kata batal sekiranya adat dia buat benda tu sebelum ni memang akan keluar mani. Dia tahu diri dia. Dia tahu diri dia. Tahu diri kita tak boleh tipu diri sendiri. Dia tak boleh tipu diri sendiri. Okey, baik.
Ini semua soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Ni kalau nak sebutkan lagi ni memang sangat banyak soalan Ustaz ya. Memang sebab perkara tentang membatalkan puasa ni sebenarnya memang nak kena buat kelas khas. Ya. Untuk sebab banyak perbincangan yang memang kita nak kena ambil tahu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, dengan masa yang sangat ringkas ini kita dapat juga bersoal jawab dengan ustaz kita. Terima kasih ustaz ya sebab sudi nak berkongsi ilmu dengan para penonton bedah hadis kita ni. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dah di penghujung rancangan. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak saya percaya bahawasanya persoalan-persoalan yang bermain di minda kita selama ini sedikit sebanyak dah terjawab dan mencetuskan untuk kita nak terus mencari lagi ilmu berkenaan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa setahun sekali. Maka kita nak buat puasa kita ni dengan sungguh-sungguh. Maksud buat sungguh-sungguh itu adalah kita nak berpuasa dengan ada ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mengucapkan sekali lagi jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Amir Farhan. Datang jauh daripada utara sampai ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi terus menyokong dengan teguh dan kuat program bedah hadis kita ini. Teruskan menonton, teruskan menyokong, teruskan berkongsi kepada ramai ahli keluarga, saudara mara, masyarakat agar ramai boleh dapat manfaat daripada perkongsian program kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan semoga usaha kita itu dipandang oleh Allah dan menjadi sesuatu yang dapat redha Allah. Sampai kita bertemu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bedah hadis edisi Ramadan Gaya Rasulullah bersama dengan saya Ko Jamil Wahab dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli